Perlu ke belanjawan ini ditolak, Datuk? Dia kalau kita kena lihat daripada dua sudut. Satu sudut ahli parlimen dan satu sudut di pihak rakyat. Okey. Rakyat berpendapat bahawa bajet ini perlu ditolak. Kerana ia tidak menguntungkan masa depan negara ini. Hanya bercorak sementara. Dan banyak bajet ini berbentuk gula-gula. Okey. Yang manisnya dapat ditelan sementara. Tapi pahitnya akan ditanggung selamanya. Pada saya merasakan bahawa bajet ini kalau kalangan ahli parlimen agak sekarang ini telah bertambah sukar. Iaitu kedudukannya 220. 1011 daripada kerajaan, 108 daripada pembangkang. Jadi kalau pembangkang konsisten sebagai pembangkang, tidak ada pengkhianatan daripada parti pembangkang sendiri yang akan memberikan sokongan kepada bajet ini, dia bergantung kepada ahli parlimen kerajaan, iaitu Perikatan Nasional dan PLAS, Barisan Nasional yang terdiri 112 orang ini. Jadi kalaulah 6 orang 4 orang tak datang, saya rasa bajet ini akan tidak dapat diluluskan. Tidak dapat diluluskan. Jika, saya nak tanya dengan Datuk, jika belanjawan 2021 ini ditolak nanti, adakah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga kerajaan pimpinannya mesti meletak jawatan? Tidak juga. Ini ialah masalah satu undang-undang, satu akta. Dan memanglah sejarah politik Malaysia tidak pernah ada satu akta ditolak secara terbuka. Kecuali satu masa dulu pernah satu akta dah dibawa ke Dewan Negara tolak. Tapi kerajaan tidak juga tumbang. Kerajaan tidak juga jatuh. Dari itu apa yang rakyat tidak faham. Jika berlaku demikian, bukan kerajaan itu nak letak jawatan, tetapi Perdana Menteri itulah, kalau dia ada maruah, dia ada rasa tanggungjawab, dia letak jawatan untuk bagi laluan orang lain dalam partinya. Perikatan Nasional dan PLAS Barisan Nasional ini untuk mencari seorang pengganti setelah dia letak jawatan. Jika perkara ini berlaku, Datuk, kita bayangkan jika belanjawan 2021 ini ditolak, adakah keesokan harinya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memberi nasihat mengenai perkara ini? Oh, tidak perlu. Itu serah pada hal peribadi dia. Kalau ada dia nak bertahan dengan menyebabkan dia mengambil kira penolakan belanjawan itu sebagai undi tidak percaya, yang itu kalau dia gunakan, maka dengan sendirinya dia perlulah untuk meletakkan jawatan dan membuat pertemuan ataupun menyembah kepada raja untuk membubarkan Dewan Parlimen. Tapi saya rasa dalam keadaan COVID sekarang tidak perlu itu. Desakan rakyat sekarang ni bukannya kepada Kerajaan Perikatan Nasional secara keseluruhannya, tetapi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri selaku Perdana Menteri. Kerana dia dilihat gagal dalam menjalankan tugas dia untuk menjaga kepentingan rakyat sekarang ini. Kerana kita tahu bahawa dia sendiri pun tidak turun padang, hanya asyik menjadi Perdana Menteri putusan. Jadi tidak bolehlah dikorbankan kerajaan yang sekarang ada ini untuk membolehkan satu pilihan raya diadakan ataupun orang lain untuk jadi Perdana Menteri, bukan di kalangan Perikatan Nasional plus BN ini, tetapi biarlah pemimpin yang tinggal setelah Tan Sri Muhyiddin letak jawatan memikirkan siapa yang nak jadi Perdana Menteri. Kalau tak ada satu sepakatnya untuk siapa ditunjuk jadi Perdana Menteri, maka jalan terbaik sekali kena bubarkanlah juga kerajaan parlimen ni. Okey, Datuk. Kalau kita fikirkan apa yang berlaku sekarang, Datuk, jika pemimpin di bahagian blok pembangkang tersendiri menyedari, mereka sudah sedar bahawa dilema yang mereka hadapi. Okey, di mana mereka mungkin tidak dapat menerima belanjawan seperti apa yang telah dibentangkan di Parlimen, dan jika mereka tolak secara keseluruhan, mungkin pergolakan politik akan berlaku dan juga
darurat mungkin akan diisytiharkan sebab kita nampak lihat mungkin disebabkan COVID-19 ini mereka akan berfikir panjang lagi mengenai di blok barisan pembangkang ini tetap. Dia masalah sekarang sudah ada keputusan bahawa darurat ini bukan satu perkara yang main-main. Dan apabila ke bawah duli yang di-Pertuan Agong telah menolaknya, tidak bolehlah diulang-ulang balik sekali. Soal yang bangkit sekarang ni, apa yang kita lihat bahawa cara pembangkang untuk nak menolak bajet ini tidak memperlihatkan kepentingan rakyat. Iaitu bajet ini sebenarnya merugikan rakyat dan tidak berlaku adil kepada rakyat. Jadi kalau kita tengok setiap patah perbelanjaan yang disebut digunakan untuk rakyat ini, rakyat akhirnya seronok sementara mendapat itu dan ini, tetapi menanggung beban sepanjang hayat, sama ada diri dia, anak dia atau keturunan dia. Jadi rakyat ni mesti diberitahu bahawa perbelanjaan ni terlalu luar biasa. Dan tentulah dengan pendapatan kita dalam keadaan COVID ini tidak termampu. Hanya kerajaan pasti akan meminjam pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Dan khasnya mungkin dia menjual aset-aset negara berbentuk tunai, bond dan sebagainya yang kesudahannya merugikan negara. Dan jika negara rugi, maknanya rakyat pun rugi. Dari itu ini yang patut dibangkitkan kepada rakyat untuk ahli-ahli parlimen ini memberikan ataupun membawa suara rakyat menentang bajet ini, bukan kerana perkara-perkara yang berbentuk peribadi, politik dan sebagainya.